Assalamualaikum dan salam hormat keluarga Malaysia. Saya Fazril Hisham Afandi bersama anda untuk Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 6 Mac. Sarawak mempertimbangkan langkah untuk memberi bantuan peruntukan bagi pelaksanaan projek rangkaian Jalan Sabah Sarawak SSLR yang dijangka siap pada tahun 2026. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata keputusan tersebut bergantung sepenuhnya kepada prestasi pelaksanaan projek berkenaan yang menghubungkan Sarawak dan Sabah tanpa melalui Brunei Darussalam. Beliau memberitahu pemberita selepas merasmikan Sarawak Aktif 2022, anjuran Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan di Gedong. Baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan Kerajaan Persekutuan bersetuju melaksanakan projek SSLR serta projek Lebuh Raya Trans Borneo bagi melengkapi Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak selain projek Mas Rapid Transit 3 di Lembah Klang. Ia merupakan antara langkah untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi keluarga Malaysia yang bakal mewujudkan sejumlah 600,000 peluang pekerjaan pada tahun ini. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menyeru masyarakat Sarawak untuk mengutamakan pengurusan masa yang bijak dalam kehidupan seharian. Jelasnya, dalam kesibukan menjalankan kerja, mereka perlu memberi ruang pada bersukan dan rekreasi ke arah menjalankan kehidupan yang lebih sihat serta produktif. Tambahnya lagi, masyarakat yang sihat dan produktif adalah antara kunci utama dalam mencapai status negeri maju menjelang tahun 2030. Dalam pada itu, pelbagai program diadakan di dataran gedung termasuk demo dan klinik sukan ekstrim bagi menggalakkan masyarakat tempatan untuk terlibat dalam sukan berkenaan. Di Bintulu, kira-kira 200 peserta menyertai Majlis Pelancaran Sarawak Aktif peringkat bahagian Bintulu yang diadakan serentak di 12 bahagian negeri ini semalam. Sebagai mendukung Sarawak Aktif, Bintulu melaksanakan 3 aktiviti sukan iaitu senam robik, e-sport dan petong. Bersukan. Residen bahagian Bintulu, Datuk Jack Ahmad Luat berkata, secara keseluruhan pemilihan ketiga-tiga sukan tersebut berdasarkan minat masyarakat setempat di kawasan berkenaan. Diadakan di Dewan Suara Bintulu, majlis pelancaran disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming. Tali penlipatan masyarakat. Kita boleh menjungkir pakat sukan tempatan untuk menaikkan mendapat sukan Sarawak di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Beliau berharap pelaksanaan Sarawak Aktif akan diteruskan dengan penglibatan pelbagai agensi, persatuan belia dan sukan ke arah menarik lebih ramai penyertaan masyarakat Bintulu untuk aktif bersukan. Dalam perkembangan sama, pelaksanaan Sarawak Aktif amat baik bagi menyemarakkan penyertaan masyarakat Sarawak khususnya di Miri untuk bergiat aktif dalam aktiviti kesukanan. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin yang juga Menteri Pengangkutan berkata, program ini secara tidak langsung menyarankan setiap wakil rakyat atau pihak berkaitan untuk bergiat aktif mempromosikan budaya bersukan dalam kalangan masyarakat. Ujar Datuk Seri Lee berucap merasmikan Sarawak Aktif di Miri berkata, ini dapat dilihat kira-kira 1,000 orang peserta menyertai pelbagai aktiviti yang diadakan di Stadium Tertutup Miri dan Dewan Suara Baram. Justru beliau menyeru penglibatan agensi, persatuan belia dan sukan sebagai rakan strategik sukan pihak kementerian adalah penting untuk menarik lebih ramai penyertaan masyarakat dalam bersukan. Malah ia juga dapat menjungkil kepelbagaian bakat sukan tempatan di peringkat akar umbi sekaligus menaikkan martabat sukan Sarawak di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sementara itu di Limbang, acara sukan e-sport antara pengisian program selain beberapa lagi pertandingan lain. Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Program Awangku Syarizan Awangku Mahidin yang ditemui pemberita di Kompleks Sukan Limbang menyifatkan aktiviti tersebut sebagai platform menghimpun masyarakat bukan sahaja golongan muda bahkan pelbagai peringkat dalam satu acara.
Ini adalah impak positif yang kita dapat lihat selepas lebih kurang 2 tahun kita menyepi daripada menganjurkan pelbagai aktiviti, terutama sekali aktiviti sukan dan rekreasi. So ini adalah pencapaian yang dapat kita lihat pada hari ini. Sementara itu, para peserta yang ditemui menyambut baik program yang dianjurkan. Sangat bagus untuk meningkatkan otak juga sebab lama tidak main ML dan tidak main dengan kawan, berkumpul dengan kawan. Rasa dia macam yakin, lebih happy. Setelah beberapa ketika ataupun 2 tahun tidak ada aktiviti di Kota Limbang secara khususnya, dan anak-anak muda nampaknya sangat bersemangat dan banyak aktiviti yang disertai aerodance dan aktiviti lasak dan sebagainya lah. Dan ini sangat bagus untuk permulaan supaya warga Limbang semakin aktif. Acara lain yang diadakan seperti aerodance, pertandingan gusti lengan, fotografi dan Mr. Wonderful. Berikutan peningkatan jumlah kes positif COVID-19 di Sarawak ketika ini, individu yang mempunyai simptom seperti sakit tekak, batuk, demam dan sakit badan dinasihat supaya mendapatkan nasihat dan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Menurut Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas, orang awam terutamanya di kawasan luar bandar perlu berwaspada dan mengamalkan norma baharu prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dalam usaha menangani wabak tersebut. Jelas Dato' Amar Douglas, pengesanan awal penyakit dapat menyelamatkan nyawa dan perkara ini amat kritikal terutamanya kes melibatkan golongan warga emas yang mempunyai sejarah masalah kesihatan. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memberitahu setakat ini terdapat 7 kes kematian individu brought in death BID. Ia termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun di Sibu yang meninggal dunia ketika ke hospital akibat COVID-19 dan didapati berpunca daripada individu itu sendiri atau ahli keluarga yang mengendahkan simptom seterusnya tidak mendapatkan nasihat perubatan serta rawatan. Justru beliau menggesa rakyat Sarawak terus mengambil langkah berjaga-jaga bagi memerangi penularan COVID-19. Berucap merasmikan mesyuarat Triennial Perwakilan Cabang Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Rimbas Ulu di Sepauh Betong, Dato' Amar Douglas juga memberitahu kesemua cawangan ranting dan cabang PBB di negeri ini perlu memilih calon pemimpin serta ahli jawatankuasa dalam kalangan sayap bapa, wanita dan pemuda yang berkualiti selain dapat mengutarakan permasalahan atau harapan mereka di peringkat tertinggi parti. Kes COVID-19 di Sarawak semalam kekal 4 digit dengan 1,455 kes direkodkan. Ini merupakan peningkatan 122 kes berbanding 1,333 kes pada Jumaat lalu. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan media memaklumkan kes semalam melibatkan 1,448 dalam kategori tanpa gejala dan gejala ringan, manakala 7 dalam kategori jangkitan paru-paru memerlukan bantuan oksigen dan ventilator. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di negeri ini meningkat kepada 266,411 kes. Kuching merekodkan 479 kes, 254 kes di Miri, Sibu 213 dan Bintulu 117. Manakala daerah lain merekodkan 55 kes dan di bawah. Hanya Julau dan Beluru tiada merekodkan sebarang kes. Dalam pada itu, 1 kes kematian direkodkan melibatkan seorang warga emas wanita berumur 60 tahun di Hospital Kapit yang mempunyai penyakit komorbid. Selain itu, 4 kluster masih aktif. Karnival Kerjaya Wanita Sarawak bahagian Miri, anjuran Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak diyakini mampu memperkasa penglibatan wanita dalam aktiviti ekonomi. Justru Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rosi Yunus berkata, golongan wanita perlu merebut peluang pekerjaan dan perniagaan yang disediakan bagi membina kerjaya serta pendapatan yang lebih baik sekaligus kehidupan yang lebih berkualiti.
Datuk Rozi memberitahu karnival itu juga adalah peluang terbaik untuk pencari kerja khasnya golongan wanita yang terkesan akibat COVID-19. Beliau berucap demikian di Miri semasa melancarkan karnival yang melibatkan 17 agensi kerajaan dan badan-badan berkanun yang menawarkan perkhidmatan selain terdapat 11 majikan yang menyediakan kira-kira 1,000 peluang pekerjaan. Golongan wanita yang ditemui pemerintah menyambut baik terhadap penganjuran karnival ini yang memudahkan urusan mereka. Pekerjaan sini sangat baguslah, senang nak cari, senang nak buat interview. Kalau orang yang sedang mencari kerja tu, mereka tidak perlu pergi sana-sana. And then for transportation sangat mudah sebab semua di sini dia macam semua company dalam satu tempat. Penganjuran karnival berkenaan merupakan sebahagian daripada acara bersempena Hari Wanita 2022 peringkat Sarawak yang berpusat di Bandaraya Miri pada 8 Mac ini. Seramai 387 orang graduan menerima ijazah pada Majlis Convocation Universiti Teknologi Sarawak UTS ke-6 di Sibu. Naib Chancellor UTS Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid berkata, convocation kali ini merupakan satu peristiwa bersejarah setelah ia bertukar status kepada universiti penuh. Ujar Profesor Datuk Dr. Khairuddin, walaupun ini merupakan majlis convocation kali ke-6 bagi universiti ini, tetapi ia adalah yang pertama di bawah nama baharu iaitu Universiti Teknologi Sarawak selepas ia dinaik taraf sebagai universiti sepenuhnya pada 8 November tahun lepas. Katanya, berikutan permintaan yang menggalakkan daripada graduan, pihak UTS telah memutuskan untuk menganjurkan majlis convocation setelah pertimbangan yang teliti serta kelulusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dibuat. Dalam pada itu, beliau memberitahu seramai 59 graduan tahun 2020 turut menghadiri majlis tersebut. Berikutan convocation sebelum ini diadakan secara maya ekoran COVID-19. Istiadat convocation UTS ke-6 tersebut telah disempurnakan oleh Chancellor UTS yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Tan Mahmud. Kesemua graduan dalam pelbagai bidang pengajian itu diraikan menerusi 2 sidang iaitu semalam dan hari ini. Sekian berita pagi Sarawak edisi Ahad 6 Mac. Keluarga Malaysia, layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Salam hormat. Assalamualaikum.